Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Malam ni marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana malam ni kita hidup lagi, kita tak mati lagi. Alhamdulillah, panjang lagi umur kita. Dan kita diberi ruang, peluang, kesempatan, kekuatan untuk sama-sama kita hadir ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat sama-sama kita salat jamaah, kita baca Quran, kita mendengar Quran, salat sunat, pelbagai kebaikan yang Allah susun untuk kita pada hari ini. Lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Malam ni dah masuk malam yang berapa? 6. Malam ke-6. Hari ni hari ke-5 kan? Dah masuk malam ke-6 Ramadan. Jaranglah orang lupa. Kalau bulan puasa ni jarang orang lupa tarikh bulan Islam. Kalau bulan lain biasa kita lupa juga kan. Bulan hari ni berapa Zulkaidah ke? Berapa Syaban, entah ingat tak ingat berapa Syaban. Tapi kalau Ramadan ni jarang orang lupa tarikh bulan Islam. Hari ni berapa Ramadan? 5 Ramadan. Bukan 4 ke? Tak confirm 5. Jarang orang lupa, subhanallah. Ini barakah Ramadan. Baik, tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, dalam masa lebih kurang hampir 15 minit, campur mukadimah tadi tinggal 14 minit tuan sekalian. Saya difahamkan surau ni dia ada tema dia. Setiap minggu ada tema. Betul ke ni? Tema dia katanya minggu ni temanya menempah tiket ke syurga. Subhanallah. Hebat tema. Jarang-jarang ada surau pasti ada tema dia kat minggu ni. So minggu ni kita bicara tentang menempah tiket ke syurga. Dalam masa beberapa minit ni, tadi Abang Minggu sebut, kalau cakap soal silaturahim boleh ke? Boleh, insya-Allah. Kalau nak cakap soal silaturahim, saya teringat satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi sebut waktu Nabi mula-mula masuk ke bumi Madinah Al-Munawwarah dalam peristiwa hijrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ayyuhan nas. Nabi panggil semua orang Madinah. Nabi kata ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, ayyuhan nas, wahai sekalian umat manusia. Nabi kata ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Cantik hadis Nabi pun cantik. Nabi kata wahai sekalian umat manusia, afshus salam, sebarkanlah salam. Sebarkanlah salam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang kedua, wa at'imut ta'am, dan berikanlah makan kepada orang-orang yang kelaparan ataupun yang tak kelaparan. Bagi makan. Wasilul arham, dan hubungkanlah, sambungkanlah silaturahim, persaudaraan. Wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah pada waktu malam dalam keadaan manusia sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk syurga dalam keadaan selamat dan sejahtera. So hadis ni pun cerita tentang macam mana kita nak tempah tiket nak masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara bayarannya 4 benda tadi. Yang pertamanya, sebarkanlah salam, bagi salam, jumpa orang assalamualaikum, jumpa orang assalamualaikum. Yang keduanya, bagi makan. Yang ketiganya, hubungkan silaturahim. Yang keempat, sembahyang malam ketika mana orang sedang tidur. Ada 4 benda yang menjadi bayaran kita nak beli tiket syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam 3 benda yang 4 benda tu, 3 benda yang kita sebut sebagai
silaturahim. Walaupun yang ketiga tu dah ada silaturahim, tapi yang pertama tu pun dah ada. Yang pertama tu afsyus salam, sebarkan salam. Sebarkan salam antara kunci untuk kita sambung hubungan silaturahim. Yang kedua, bagi makan. Bagi makan pun sama. Oh, kalau belanja ni, kalau bagi makan, nak bulan puasa tuan-tuan sekalian, man fattara sa'iman, siapa yang bagi makan orang berbuka puasa, maka kata Nabi, dia akan dapat pahala orang yang berpuasa tu tanpa mengurangkan sedikit pun pahala orang tu. Pahala puasa besar. Pahala puasanya unlimited. Pahala-pahala ni banyak. Daripada sekecil-kecil pahala digandakan jadi 10 macam pahala baca Quran, sampai 700 kali ganda macam pahala sedekah. Pahala puasa ni kata Allah Subhanahu wa taala, wa ana ajzi bih, aku sahaja yang boleh bagi. Berapa? Pahalanya unlimited. Banyaknya pahala. Orang bagi makan, orang berbuka puasa, dia dapat pahala puasa orang tu. Yang bagi makan dapat, yang puasa tu pun tak kurang sikit pun pahalanya. Subhanallah. So dalam hadis ni, sahabat-sahabat muslimin, muslimah, ibu-ibu, ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Nabi SAW sebut macam mana kita nak dapat menempah tiket ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Antara yang paling penting, nak sambung hubungan silaturahim. Sambung silaturahim ni kata para alim ulama, silah ni maksudnya hubungan, menghubungkan. Silah ar-rahim, ar-rahim ni maksudnya rahim. Rahim mak kita tu kan, ar-rahim. Rahim tu bukan bagi rahim tu, rahim tu kan, silaturahim. So hubungan rahim. Sebab tu ada sebahagian besar para ulama menafsirkan maksud silaturahim adalah hubungan kerabat kekeluargaan yang dekat-dekat. Sama ada hubungan tu kerana perkahwinan ataupun memang hubungan keturunan. Mak, ayah, atuk, nenek, tok, kinyang, nyuk, nyek semua sekali, sampai ke bawah, anak, cucu, cicit, sampai ke bawah. Itu semua hubungan rahim. Sebab asal daripada rahim yang sama. Termasuk juga hubungan silaturahim ni disebabkan perkahwinan. Ada dekat kahwin sama-sama ahli keluarga ni kahwin, jadi hubungan silaturahim. Ada juga ulama yang mengumumkan maksud silaturahim. Maksudnya rahim beragama. Kita sama-sama umat Islam, innamal mu'minuna ikhwah. Hanya sahaja orang beriman ni semuanya adik-beradik, bersaudara. Apa sahaja bangsa dia. Kalau tengok dalam surah ni, bukan hanya bangsa Melayu ada. Bangsa Melayu ada, bangsa daripada abang Bangladesh kita pun ada, mungkin Myanmar ada, mana Nepal pun ada, wallahualam, international sebenarnya, China, India semua ada. Subhanallah, di sisi Allah kita semua bersaudara, ikhwah. So hubungan silaturahim bukan hanya rahim mak ni, tapi rahim beragama pun hubungan silaturahim. Malah kita datang daripada rahim yang satu, iaitu Ummuna Hawa kan, imak kita, tutur nenek moyang kita yang dulu kan. Jadi tuan-tuan sekalian, sebab itulah antara tiket nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala silaturahim. Sebab itu Nabi SAW sebut dalam hadis yang lain, man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa yus'alahu fi athari falyasil rahimah. Siapa yang nak Allah luaskan rezeki dia. Kita kadang-kadang ni mana nak cari duit, nak raya duit tak ada, macam-macam kekangan ekonomi. Nabi sebut siapa yang nak Allah luaskan rezeki dia ataupun Allah panjangkan umur dia, falyasil rahimah, hendaklah dia menghubungkan hubungan silaturahim. Orang yang banyak kawan, orang yang banyak teman, rezeki dia luas insya-Allah. Ramai orang ambil berat dengan dia, ramai orang tanya khabar dia, ramai orang tahu waktu susah, waktu senang dia. Masalahnya kita mungkin kadang-kadang hubungan rahim yang ada tu kita saja-saja putuskan, ataupun kadang-kadang bila berlaku konflik, ada isu, bila terputus kita susah pula nak sambung hubungan silaturahim itu. Sebab itulah memaafkan. Kalau cerita pasal tempah tiket ke syurga, tuan-tuan biasa baca dalam surah Ali Imran. Dalam surah Ali Imran ayat yang ke-133, Allah Subhanahu wa taala sebut, ayat panjang, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ
والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Allah sebut berlomba-lombalah, bersegeralah kamu. Bersegera, kena cepat-cepat. Cepat apa? Cepat nak naik gaji ke? Cepat cari harta ke? Cepat nak menjaga ke? Nak kerja ke? Tak. Allah kata cepat-cepatlah untuk kamu dapat keampunan Allah. Kadang-kadang kita bab keampunan ni kita tangguh-tangguh, lambat-lambat, taubat tengoklah ada masa, ada peluang, ada mood. Bab taubat ni Allah kata kena cepat. Bab lain banyak kita cepat. Tapi bab taubat ni, bab dapat keampunan, Allah kadang-kadang kita berkira. Bukan hanya keampunan, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Bersegeralah untuk dapat syurga. Ini tempat tiket syurga ni. Bersegera untuk kamu dapat syurga. Yang luasnya syurga itu seluas langit alam semesta dan juga bumi. Luasnya syurga ni, ya Allah. Adakah syurga itu seluas langit dan juga bumi? Tak, ini tasybih. Allah nak sebut, Allah nak bagi bandingan. Kita manusia ni yang paling luas dalam muka bumi, depan mata kita pun, ya alam semesta ni lah. Alam semesta ni lah yang paling luas depan mata kita. Subhanallah. So Allah kata syurga tu seluas langit, bukan hanya langit satu langit, as-samawat, langit demi langit kata juga lapis langit tu, dan juga bumi. Siapa yang dapat syurga yang maha hebat ni? U'iddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa ni? Kan kita puasa kan nak dapat takwa, la'allakum tattaqun, nak puasa nak dapat takwa. So Allah kata antara ciri-ciri orang yang bertakwa ialah alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra, orang-orang yang sentiasa infakkan hartanya, suka bersedekah dalam keadaan senang atau dalam keadaan susah. Senang pun diinfak cara senang, susah pun dia tak putus infak cara susah, tetap dia infak, walau sikit walau banyak, tetap dia bagi juga. Subhanallah. Ni orang dapat tempat tiket ke syurga ni. Fissarai wal dharra wal kadhimin al ghaidh, orang yang tahan marah dia. Dalam ayat ni, konteks ayat ni cerita orang jenis tahan marah ni pada orang yang dia mampu marah. Kalau orang jenis tak mampu nak marah, kita dalam jabat, bos kita marah kita, mengang kat dia, kita nak marah, geram, kecil suara dia ni. Tapi kita tak mampu marah dia. Pasal apa? Dia bos kita. Tak. Al-kadhimin al ghaidh, orang yang mampu menahan kemarahannya, khususnya kepada orang yang dia mampu marah. Anak buah dia, pekerja dia, boleh dia nak maki hamun, boleh dia ikut power dia. Orang tu takkan kata apa-apa sebab dia tu bawah kita, tapi dia tahan. Kadang-kadang sampai tahan al-ghaidh. Al-ghaidh ni kemarahan yang sangat-sangat. Dia tahan sampai dekat muka dia pun tak nampak macam marah. Kadang-kadang kita marah kat isteri, marah kat anak, marah kat suami, marah kat kawan. Sempat kan kadang-kadang lebih lagi kita mampu marah dia. Cerita silaturahim. Bukan setakat tahan marah, wal 'afin 'anil nas, orang yang sentiasa memaafkan manusia. Dua benda ni tuan-tuan, dua benda ni, tahan marah, memaafkan manusia. Ya Allah, susah. Sembang senang. Sembang kita cakap ni pun sembang senang. Nak buat, ya Allah. Bila berlaku depan mata, Allahu Akbar. Sebab tu Nabi kata, sehebat-hebat sahabat ialah orang yang mampu tahan marah dia fi sadratil ula, pada hentaman yang pertama. Bila berlaku depan mata, pom, anak main-main kat dapur, pecah kaca, pom, pecah kaca. Pam tampok kan, bagi empuk sekali kan, subhanallah. Pada waktu berlaku tu dia boleh mampu tahan sabar. Itu sabar yang sebenar-benar sabar. Kalau dah lepas minggu baru nak tampok, lain kan, lain dah boleh tahan. Sebab apa? Minggu lepas. Tapi depan-depan bawa kereta perut tengah lapar, sahur lupa pagi tadi, tengah-tengah bawa kereta, kawan potong kita, berbang langgar divider, dia selamba je pergi. Ya Allah, nak maki hamu tu boleh, kau kita boleh maki. Tapi kita ingat, ini saim, aku puasa. Sabar pada hentaman yang pertama depan mata tu. Senang ke? Susah. Cakap memang senang, nak buat tu, ya Allah. Sebab tu tahan marah, afina 'anil nas, memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka pada orang yang suka buat lain. Jadi tuan-tuan sekalian, ayat-ayat tadi, hadis-hadis saya cerita tentang macam mana kita nak hubungan kita sesama manusia. Hubungan silaturahim. Benda ni memanglah perlu pada mujahadah, perlu pada kesungguhan, perlu pada jihad kadang-kadang untuk sama-sama kita amalkan. Tapi ingatlah dan yakinlah
bahawasanya ganjaran dan imbalan balik yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada kita, syurga Allah Subhanahu wa taala yang nikmatnya ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Syurga yang mata tak pernah nampak, nikmat yang kat dunia. Siapa yang paling cantik tuan? Siapa yang cantik? Ada pelakon tu, pelakon ni, orang putih tu, orang putih ni, bayangkan. Syurga mata tak pernah lihat bidadari yang kita dapat. Ustaz kata orang lelaki bidadari, orang perempuan dapat apa? Sudah, itu kita bincang kuliah lain. Ya, bidadari cantik, apa benda cantik? Mata tak pernah tengok. Wala udhunun sami'at, telinga tak pernah dengar. Kehebatan, kenikmatan telinga tak pernah dengar. Wala khatara 'ala qalbi bashar, yang hati tak pernah lintas. Yang kita terlintas hati tu, kita nampak syurga, indahnya, cantiknya, buah sungai-sungai, hati terlintas, rasa macam itu. Tak, bukan itu. Jauh lebih hebat daripada itu. Itulah syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kita kesabaran dalam kita menjaga hubungan silaturahim, dan insya-Allah sebagaimana kita dikumpulkan kat sini malam ni, Allah kumpulkan kita bersama dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi teruskan ngam-ngam 9.30 15 minit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kita semua insya-Allah. Dan yang terakhir, saya ada makna pada malam tadi, saya ada buat flyers. Kalau tuan-tuan ada rezeki lebih, infak, cerita pasal infak senang kan. Kalau ada rezeki lebih lah, saya ada flyers tu. Kita tengah dalam musuh nak siapkan bangunan tahfiz. Saya ada buat sekolah tahfiz belakang Masjid Munawarah ni je. Rumah kediaman sewa, tapi pelajar dah ramai sangat. Satu rumah kondelak tu, dalam tu ada 35 orang. Dari dah padat sangat kan. Asrama kat situ, surau pun kat situ, makan pun kat situ. Jadi kita nak pindah ke bangunan baru belakang sekolah Furqan tu. Dah sewa, bayar deposit 3 tingkat tu. Bangunan agak uzur sikit, banyak renovation nak kena buat. Nak kena masuk 1 April ni. Jadi tuan-tuan sekalian, proses renovation pun boleh tahan ke hampir 120,000 dan sebagainya. Kalau tuan-tuan ada rezeki lebih lagi Ramadan Al-Mubarak ni, saya sangat alu-alukan dekat flyers tu ada QR code. Saya tak bawa tabung lah. Sekali ada pakai QR code kan, ataupun nombor account ada kat situ. InsyaAllah tuan-tuan bolehlah bila masa saja, InsyaAllah boleh hubungi saya, nombor telefon saya dekat situ. InsyaAllah kita juga buat wakaf kapek. Satu kaki kapek untuk surau dan kelas tahfiz tu RM5.70. Jadi nak wakafkan untuk diri sendiri ke, arwah ke, keluarga yang dah meninggal dunia pun boleh insya-Allah. Sepanjang masa anak-anak tu mengaji, baca Al-Quran, hafal Al-Quran, sepanjang masa Allah Subhanahu wa ta'ala bagi pahala tak henti-henti insya-Allah. Lebih lagi bulan Ramadan Al-Mubarak. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.